السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyuruh agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat insyaallah. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Ibrah Wukuf di Arafah. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara perhimpunan terbesar umat Islam yang diadakan saban tahun ialah perhimpunan jemaah haji di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, yang juga dikenali sebagai hari wukuf untuk menyempurnakan manasik haji mereka. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Ya'man radhiyallahu anhu bahawa rasanya Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Para ulama menjelaskan bahawa hadis ini menunjukkan betapa agung dan besarnya kedudukan wukuf di Arafah. Ia bukan bermaksud haji hanya cukup dengan berwukuf di Arafah semata-mata, tetapi ia bermaksud bahawa wukuf di Arafah adalah satu rukun yang paling penting dan utama dalam ibadah haji, sehingga haji seorang dianggap tidak sah tanpa melaksanakan rukun ini. Sepada ibadah wukuf di Arafah, marilah kita sama-sama menghayati beberapa ibrah di sebalik perhimpunan terbesar umat Islam ini. Antaranya, perhimpunan agung ini mengingatkan manusia kepada perhimpunan yang jauh lebih dahsyat di padang mahsyar kelak, saat manusia dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa mengira pangkat, harta dan sebarang kebanggaan duniawi. Lantaran itu, jemaah haji yang datang berwukuf digalakkan supaya memperbanyakkan doa, zikir, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama, seluruh umat Islam yang tidak menunaikan haji juga disunatkan untuk berdoa, sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul du'a du'a yaumil Arafah, khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumnya ucapkan ialah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, tiada sekutu baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Riwayat At-Tirmizi. Bagi yang tidak menunaikan haji juga disunatkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Siyamu yawm Arafah inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffiru as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar dia menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun selepasnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jelasnya pada hari tersebut peluang meraih ampunan dan rahmat Allah SWT terbuka seluas-luasnya kepada siapapun. Siapa yang ingin merebutnya, pada hari Arafah ini doa-doa dimakbulkan, dosa-dosa diampunkan, dan darjat ditinggikan bagi hamba-hamba Allah SWT yang soleh. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian,
Sebagai kesinambungan amalan-amalan yang telah dilakukan bermula daripada awal Ramadan sehingga ke saat ini, bulan Zulhijjah khususnya hari Arafah adalah waktu terbaik untuk umat Islam bertaubat, bermuhasabah dan memperbaiki diri sebelum melangkah ke tahun baru Hijri. Oleh itu, ambillah peluang dan ruang yang ada ini, khususnya bersempena hari Arafah, untuk menilai kembali amalan, memperbaiki kelemahan, serta bertaubat kepada Allah, kembali kepada jalan kebenaran yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang sebenar adalah dengan menyesali dosa yang telah dilakukan, segera meninggalkan maksiat dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Bagi dosa dan kesalahan melibatkan hak manusia lain, maka hendaklah dipulangkan hak tersebut atau memohon kemaafan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar kamu berjaya. Selain itu, muhasabah diri penting supaya seseorang sentiasa memperbaiki ibadah, akhlak dan hubungan sesama manusia. Dengan bermuhasabah, hati akan menjadi tenang dan minda akan sentiasa berwaspada daripada melaksanakan kesalahan, daripada melakukan kesalahan. Anggota badan akan menjadi semakin pantas melakukan amal kebaikan. Hadis yang diriwayatkan daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang bijak adalah sesiapa yang menghitung amalannya, bermuhasabah dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Orang yang lemah pula adalah sesiapa yang mengikuti hawa nafsunya dalam masa yang sama mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat At-Tirmizi. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tidak sepatutnya rasa rendah diri dan tunduk dengan penuh keinsapan ini hanya untuk mereka yang berhukum di Arafah semata-mata. Sedangkan sifat ini hakikatnya dituntut daripada setiap umat Islam yang ada sepanjang masa, bukan hanya terbatas pada waktu-waktu tertentu sahaja. Jika di Arafah semua manusia berkumpul tanpa mengenal pangkat, darjat maupun keturunan, seumpama berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebenarnya sifat yang dikehendaki ke atas setiap umat Islam tanpa ada sebarang perbezaan atau kemegahan duniawi. Yang perlu dibanggakan antara satu sama lain, bukankah orang yang paling mulia di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa kepadanya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu pelbagai bangsa dan pelbagai suku, agar kamu saling berkenalan dan bermesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya yang paling baik, yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa, bukan yang lebih keturunan dan bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalami pengetahuannya." Jika di Arafah semua manusia boleh menerima untuk berkumpul bersama-sama tanpa mengenal pangkat, bangsa maupun keturunan, begitu juga umat Islam dituntut untuk saling menerima dan berlapang dada dengan perbezaan pandangan antara mereka, selama mana ia tidak menjejaskan asas akidah dan prinsip agama. Perbezaan dalam perkara kecil atau cabang mana sukar pun untuk dielakkan. Justru itu, marilah kita belajar untuk lebih berhikmah dan beradab dalam menghadapi perbezaan yang berlaku antara kita. Dalam realiti hidup yang menyaksikan pelbagai banyak perbezaan fahaman ini, baik dalam politik ataupun pemikiran di kalangan umat Islam, sifat mulia ini sangatlah perlu diterapkan kepada kita semua. Dengan sifat ini, persefahaman akan dapat dijalinkan, persaudaraan dapat dipelihara,
dan semangat kerjasama demi kemaslahatan agama dapat diperkukuhkan. Sesungguhnya inilah roh dan semangat Arafah yang amat diperlukan oleh kita pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah merebut peluang menghidupkan amalan soleh pada hari Arafah, termasuk 10 hari awal Zulhijjah secara umumnya, kerana segala amal soleh yang dilakukan dalam tempoh ini sangatlah disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam hendaklah mengambil peluang bagi masa yang ada sebelum melangkah masuk ke tahun baru Hijri, terutamanya pada hari Arafah, untuk bertaubat dan bermuhasabah terhadap segala amalan-amalan yang telah dilakukan selama ini. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah menghayati ibrah daripada ibadah hukum ini untuk terus memelihara perpaduan dan menjauhi persengketaan, serta melipat gandakan usaha dalam membina kekuatan ummah yang diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita, bukan dengan yang lainnya, kerana ia lebih baik daripada apa-apa yang dihimpunkan oleh mereka, yakni daripada segala benda dan perkara yang tidak kekal. Surah Yunus ayat 58. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.